Heboh kan satu Malaysia dulu. Saya sakit. Tangan saya ni dah jadi macam katak puru masa itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Allah bagi kesembuhan. Habis tu ustaz berubat di mana? Akak yang datang jumpa saya tadi. Saya berubat di Badar. Macam mana ustaz tahu ada 2 telaga di Madinah? Siapa bagi tahu ustaz? Saya tak boleh cerita sini tuan-tuan, pasal dia buat live. Dapat tu saya terus beli tiket pergi Madinah terus. 2 orang saya pergi Madinah, cari sampai dapat. Rupa-rupanya Allah bagi sungguh. Jadi itulah yang saya buat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddat وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menjadikan bagi kita semua daripada pasangan kita, jenis kita sendiri, pasangan kita. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ini pasangan kita daripada jenis kita. Adik-adik jangan faham, jenis kita tu adik-adik jantan, pasangan pun pandai menjawab dia orang ni. Jantan tu dia. Sebab ada orang yang menggunakan ayat ni, dia kata dengar. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata laki-laki pasangan dia laki-laki. Astaghfirullahalazim. Apa kejadah tuan-tuan. Dalam dunia sekarang, dah banyak negara yang mengiktiraf laki-laki berkahwin dengan laki-laki. Perempuan berkahwin dengan perempuan. Dah banyak negara iktiraf dah. Malaysia alhamdulillah dia melarang, mengharamkan dan tak membenarkan. Dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan berkekalan benda ni. Bayangkan besok tuan-tuan menantu kita lelaki, anak kita lelaki. Dua-dua misal. Anak kita balik, mak ini bakal isteri saya. Nama Zainal. Anak kita Zainal. Eloklah. Zainal and Zainal. Begini misal dua-dua orang. Apa khabar mak? Ya, geli aku tengoknya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maksud ayat di sini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Adik-adik, oi, tanda-tanda kekuasaan Allah tu banyak. Tadi siang, sekarang malam. Siang matahari, malam bulan. Tepat pukul 12 matahari tepat. Tak pernah miss. Malam 15 hari bulan mengambang dia. Tak pernah miss. Hebat. Siapa yang aturkan perjalanan matahari bulan? Allah. Cuba tengok Allah Ta'ala jadikan kita daripada setitis air. Kita ni dijadi daripada air. Air mani. Itu asal kita. Jangan belagak lah. Asal air mani. Berkali-kali Allah Ta'ala ulang dalam Quran. Min nutfatin amsyah. Kamu ni dijadikan daripada air mani. Pandai ke, segak ke, cantik ke, berharta ke, berpangkat ke, kamu tu asal daripada air mani. Berkali-kali. Ada orang tanya saya, Ustaz, air mani tu najis tak? Saya kata air mani tak najis. Kalau air mani najis, kita pun najis. Habis tu boleh tak kalau kita ambil wuduk dengan air mani?
Saya jawab, kumpulkan dulu 2 kolah. Lepas tu telefon saya. Lepas cukup 2 kolah, telefon saya, ya. Ini pun bengong juga tuan ni. Daripada air yang hina, bukannya air kotor, air yang hina. Maksud hina di sini, makan apa tu? Pupuk ke gula-gula? Air batu, patutlah kerak tuan. Rasa nyilu gigi saya ni. Rupanya dia pepahnya air batu. Tuan. Kita yang tak kunyah pun rasa, nyilu pula. Sensitif gigi saya ni tuan. Air ni, nama dia air mineral. Laku dah air ni. Cuba air mineral ni saya campak dekat budak tahfiz ni, anak-anak tahfiz. Sambut tak? Sambut, dahaga minum. Cubalah dalam botol ni air mani. Minumlah. Agak-agak siapa yang ambil? So, tobat lahum, tak ada siapa ambil. Kalau kita meniaga, nampak tu abang tu meniaga ais Milo, tu lecikang tu. Laku tu. Ais Milo. Ais Milo, ais Milo, ais Milo. Agak-agak orang beli tak? Cuba dia jual. Air mani, air mani. Air mani. Tobat lahum, orang tak beli tuan. Lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan yang saya muliakan. Daripada air, tanda kekuasaan Allah, dia jadikan kita manusia. Daripada air, boleh bercakap. Daripada air, Allah jadikan kita cap jari tak sama. DNA tak sama. Rambut DNA tak sama. Suara tak sama. Hidung tak sama. Masya Allah. Hebatnya. Daripada air, Allah jadikan macam-macam rupa, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Itu dipanggil apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah lagi apa dia? Dia jadikan kita berpasang-pasangan. Apa makna pasangan? Pasangan maknanya yang berlawanan. Itu pasangan. Tinggi, adik-adik, tinggi. Hitam, sehat, sehat sakit, mati tanam. Astagfirullahalazim. Dia jawab mati tanam. Elok tuan. Mati hidup, kaya, miskin, laki. Itulah pasangan dia, lelaki, perempuan. Bukan pasangan lelaki, mana mau. Pasangan mesti berlawanan. Ulang balik. Tinggi, rendah, gemuk, kurus, kaya, miskin, papa. Papa kedana. Itu menambahkan lagi tu. Papa kedana bunyi dia. Kalau cakap papa tu biasa lagi. Kedana tu betul-betul miskin lah. Jadi tuan-tuan, bila sebut lelaki, perempuan, pondan? Apa pasangan pondan? Tak ada. Mana ada pondan? Ponden. Maknanya pondan bukan satu jantina. Jantina, lelaki, satu lagi perempuan. Pondan tu apa? Pondan tu ialah lelaki yang gatal nak jadi perempuan. Jadi dia bukan gender. Dia bukan jantina. Dia jadi jadian nama dia. Siang, Ruslan. Malam, Rus. Tu nama dia jadi jadian. Siang elok je Ruslan. Malam, Rus. Elok pakai skirt. Elok panggil kita, abang. Kena kejar dengan anjing. Terus keluar jantan dia. Tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan kita berpasang-pasangan. Maka hari ini lahirlah. Adik-adik, pasangan suami apa? Pasangan suami apa? Isteri. Oh, kuat benar ni. Okay, pasangan. Tu marah tu. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan.
Masa kita dilahirkan, kita tahu tak siapa isteri kita, suami kita? Tak tahu. Ni anak-anak tahfiz. Tahu tak bakal isteri siapa? Tak tahu. Akak-akak bakal suami tahu tak? Ada sebelah ustaz bakal apa? Ada tuan-tuan perempuan umurnya 40 tahun belum kahwin. Di mana jodoh dia? Baru darjah 1. Nanti jodoh 17 tahun dia kahwin. Jadi dia orang ni pun kita tak tahu. Jodoh dia orang ni mungkin umur sekarang 30 tahun. Isteri dia umur 47, dia orang 18 kahwin. Zaman sekarang macam itu. Yang laki-laki 80, yang isteri 26. Sekarang ni. Yang suami tu pun jalan terketok-ketok tuan-tuan. Gaul ke apa pakcik? Tidak, sarap tu dia. Kahwin orang muda 26. Wartawan temu ramah isteri dia. Kenapa awak kahwin dengan Tok Wan dah 80? Kerana cinta. Lembut je cakapnya, kerana cinta. Cubalah Tok Wan tu apa kedana. Agak-agak dia nak dah tuan-tuan. Tobatlah home tak nak tuan-tuan. Yang benda faham, tak faham tu dah. Tetapi daripada seorang itu, Allah datangkan kepada dia satu jodoh. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Lahir di durian tunggal. Membesar di durian tunggal. Bila dapat jodoh, orang Johor. Lagi jauh, jodohnya Terengganu. Lagi jauh, Afrika. Jauhnya. Macam mana tu Afrika tu datang jauh-jauh, datang ke sini, jumpa dekat Bukit Bintang, berkenalan dengan anak kita. Ya Allah, mak. Ini kawan saya, Samson. How are you? Ya Allah, begini makcik nengoknya. Kamu tak takut ke Leha? Nampak tuan-tuan? Jodoh. Tu yang saya sebut tu. Kalau jodoh tak ke mana. Tu dia jodoh. Ada yang Allah Ta'ala bagi jodoh kepada dia. Seawal 16 tahun dapat jodoh dah. Ada yang jodoh waktu SPM. Dapat jodoh dah. Memang tak lulus SPM. Sebab dah kahwin. Malas periksa kata dia. Ada yang jodoh dengan cikgu sekolah dia. Dulu cikgu. Sekarang isteri dia. Lah. Ada yang jodoh cikgu sama cikgu. Yang perempuan nama Murni. Yang laki-laki nama Syari. Tak mana faham? Tak faham sudah entah. Itu nama dia jodoh. Ada yang jodoh berkali-kali. Lepas seorang bercerai, lepas seorang bercerai, lepas seorang bercerai. Udah 8 isteri dia. Ada perempuan yang jodoh dia 9 kali, 8 kali suami dia. Nama dia Elizabeth Taylor. Mati dia pun. Macam-macam jenis laki dia ada. Ini benda jodoh. Kadang-kadang anak murid saya, benda pelik. Dia bercerai tahun 56. Bercerai tahun 56. Masuk sekolah saya, jumpa balik dengan bekas suami dia yang bercerai tahun 56. Mula-mula isteri dia masuk pondok saya, setahun lepas tu, suami dia datang. Masuklah kelas bertentang mata. Mata bertentang. Abang Bidin. Sum. Ten, ten, ten. Jejak kasih pula. Ya Allah. Udah 60 tahun bercerai. Menikah balik, tuan-tuan. Kahwin balik. Baru meninggal suami dia. Masya Allah. Kenapa saya tanya dekat makcik tu, kenapa tahun 57 tu bercerai, kenapa? Panjang ceritanya Ustaz. Pendekkan makcik. Allah, jodoh. Masya Allah. Kadang-kadang jodoh kita pelik-pelik. Ada satu perempuan, namanya Salmah. Perempuan ni, Salmah. Kahwin dengan suami, nama dia Armaya.
Suami dia namanya Armaya. Tuan-tuan dengar betul-betul ni. Suami, isteri nama apa? Salma. Kahwin dengan Armaya. Suami dia nama Armaya. Bercerai. Bila bercerai, Salma tadi kahwin pula dengan Zakaria. Zakaria tu pula kawan Armaya. Lah. Jadi sekarang Zakaria dapat Salma, depan dia tu pula bekas suami kepada isteri dia. Nama dia Armaya. Lebih hebat lagi, berlakon sekali pula jadi anak, jadi pak. Siapa Ustaz? Itulah Saloma. Saloma kahwin dengan Tompel. Ingat Tompel? Kopinya hitam, melekat, berkilat. Tak ada gula, tak ada makna. Itu Tompel nama dia. Tompel kahwin dengan Saloma, bercerai. Tak lama lepas bercerai dengan Tompel, Saloma kahwin dengan P. Romli. Zakaria. Berlakon sekali filem anak bapa, Alma Albab, semuanya. Seorang jadi mak, seorang jadi pak, seorang jadi anak, seorang jadi pak. Padahal mereka tu pernah berkahwin suami, isteri, bercerai. Kahwin kawan dengan kawan. La ilaha illallah. Boleh berlakon satu filem pula. Ahmad Albab. Masya Allah. Dan bila mati, dikuburkan berjiran. P. Romli, Saloma, Tompel. Berjiran satu tanah perkuburan. Inilah dia tanda-tanda kekuasaan Allah. Akak-akak kita pun tak tahu. Tahta suami kita yang baru dalam kalangan ini. Tahta abang-abang, isteri kita yang baru dari kalangan ini. Kita tak tahu. Saya orang Felda. Tuan-tuan. Rumah derek. Mati suami. Yang ni pula mati isteri. Suami ni kahwin dengan isteri jiran sebelah. Padahal jiran 30 tahun. Bila mati pasangan masing-masing, hang tengok aku tengok hang. Lalah kahwin. Cuma tak boleh tepuk dinding je. Kalau tepuk dinding, jadi cerita masa-masa manis. Nak tebuk apa pun tebuklah cikgu, tapi sewanya tetap dua ya, kita tuan-tuan. Inilah dia tanda-tanda kekuasaan Allah. Jodoh. Allah Ta'ala bagi. Dan ada orang yang dah kahwin umur 80. 88 kahwin. Anak murid saya juga. Isteri dia 62, dia 88. Isteri 62, dia 88. Bertongkat. Tongkat 4 pula. Isteri dia datang jumpa saya, Ustaz, boleh tak tanya pada Tuan Haji tu? Kalau dia nak kahwin, saya sudi jadi isteri dia. Masya Allah. Dia betul kak? Betul. Saya kesian tengok dia tak sihat. Saya nak bela dia Ustaz. Lah. Saya pun tanya dia, Tuan Haji nak kahwin tak? Kalau ada orang suka pada Tuan Haji. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Tak ada siapa paksa Tuan Haji, weh. Kalau orang dah nak, saya terima sahaja. Saya kahwinkan dia orang, keluar dalam surat khabar, keluar dalam televisyen, berita keluar. Sebulan lepas kahwin, tongkat dia hilang. Laju berjalan tu. Jadi abang-abang yang mana sikit gaut, cuba kahwin tengok. Kebetulan abang tu nama Tesla. InsyaAllah. Entah. Faham? Tak faham sudah. Baik, untuk apa tujuan perkahwinan? Ni dia. Untuk 3. Adik-adik, ikut Ustaz baca. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya. Ceramah kita nak habis dah. Akak-akak baru datang. Ya Allah. Allah kau, nak habis dah ceramah. Ya Allah. Disebabkan dia orang baru sampai. Kesian pula saya rasa tuan-tuan. Saya lanjutkanlah lagi ceramah saya.
Baik. Tujuan kahwin ini Allah Ta'ala bagi 3 perkara yang akan dapat bila kita kahwin. Pertama, litaskunu ilaiha. Ulang balik, kuat-kuat, litaskunu ilaiha. Baik. Adik tahfiz, litaskunu ilaiha. Oi, semangat ni tuan. Oi, semangat adik tahfiz kita ni. Kalah korang. Okey. Yang pertama, tujuan apa Allah Ta'ala bagi perkahwinan? Untuk mendatangkan ketenangan, sakinah. Ini tuan-tuan nampak ada adik-adik kita ni. Dia orang belum balik. Belum balik, dia orang tenang dengan main bola. Dia orang ni belum balik, tenang dia orang ialah dengan tidur, main polis sentri, okay, naik basikal, tengok Upin dan Ipin. Tenang dia orang ni bila main layang-layang zaman kita dulu. Tetapi bila mereka dah besar, misai pun dah bertaring, halkom pun macam buah pelap, lain pula tuan-tuan. Dulu waktu kecil, suara dia elok. Oh ibu, kau disiram lembayung pagi. Bila dah ke balik, berkurun lama. Tu dia. Besarnya suara. Maka pada masa itu, dia sudah pun berbeza. Waktu kecil-kecil macam ni tuan-tuan, boleh main di masjid. Tok Imam baca khutbah, dia orang main. Bila sembahyang, duduk di belakang, dia orang main. Bising. Bila nak bagi salam, semua senyap. Tak siapa yang bising, seorang pun tak tahu. Tu nama dia budak. Saya kalau nak kontrol anak-anak macam ni sembahyang Jumaat, saya bubuh duit dalam poket saya. Kemudian, okey, buat barisan dulu, buat, baris. Soft, elok-elok. Bagi duit. Dulu saya bagi RM1. Sekarang saya bagi seorang RM5. Beratur. Tak bawa duit, duduk dan diam. Duit tinggal kat Ipoh. Lagi pun hari ni hari Sabtu. Nak masuk hari Ahad. Kalau nak, hari Jumaat minggu depan, bolehlah. Bila saya bagi duit seorang satu, saya cakap, Samad, siapa nama yang bising, ambil, minggu depan kita tak kasih duit. Samad pun buat keluar kertas begini, dia tengok waktu khutbah. Dengan dia, tak sembahyang Jumaat, tengok siapa pula bising. Tu nama dia Samad. Sekarang tuan-tuan, datang ke masjid saya, semua diam. Saya kata, nak duit tak minggu depan? Nak. Diam. Boleh? Boleh. Minggu depan saya tak datang. Begini, budak-budak cari mana pula pasal kasih ni tuan. Saya pergi Sabah. Bila nak datang? Tuan-tuan, dengan RM1 tu tuan-tuan, jatuh hati anak-anak ni. Dengan saya panggil dia orang duduk di hadapan ni tuan-tuan, jatuh hati budak-budak ni. Yang ni lah yang nak bagi meriah masjid kita. Bayangkan tuan-tuan, masjid yang tak ada anak-anak, sunyi. Yang ada anak-anak tua, nama dia retua. Remaja tak ada, tinggal retua. Menong. Saya pergi satu masjid, pukul 6.30 saya sampai. Saya tengok satu orang, baju tak pakai, dia buka baju Melayu dia gantung dekat paku, dekat tiang. Dia lepak, esok okok, baju pun tak pakai. Bila sembahyang maghrib, rupanya pakcik tadi imam. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Waktu sebelum masuk maghrib dengan buka baju, tinggal kem plekat saja, baju pula sangkut dekat dinding, selama rok esok okok dekat kaki lima masjid. Bila mai sembahyang maghrib, imam. Hara betul tuan-tuan. Itu belum cek dalam kain dia, tak pakai ke tidak sepeda tuan-tuan. Wah, dengan adanya anak-anak tahfiz kita ni meriah, tuan-tuan. Oi. Saya bila datang tadi tengok anak-anak tahfiz, Allah. Sopan, adik. Cuba tengok kawan-kawan kita, adik. Sopan, adik.
Sopan juga. Dia tak plus. Dia A je. Sana A plus. Adik-adik kena lawan A double plus. Seronok tuan-tuan bila ada anak-anak. Dengan mereka inilah yang menceriakan masjid. Agak-agak nak bagi bersih masjid, bagi dekat dia orang vacuum. Dia vacuum habis. Agak-agak nak bagi bersih kolah masjid, bagi dia orang berenang. Petang tu licin berkilat. Hari Jumaat, bagi dia orang kutip tabung. InsyaAllah satu saf. Sampai ke bawah, saf tu di bawah. Tabung-tabung tu tuan-tuan. Tabung ada 5, yang balik 4. 1, wallahu'alam. Kembali ke rahmatullah tabung tu. Tapi kalau kita bermusuh dengan dia orang, kalau kita asyik marah dia orang, dah lah tinggal 10 orang je. Marah pula, hai, bising, hai. Dibakar je masjid kita, tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala bagi kita tujuan perkahwinan untuk rasa tenteram. Sebab anak-anak ni, sekarang mereka rasa seronok bila ada kawan. Main sana, main sini, balik rumah, lena, tidur, letih. Besok main bola dekat padang. Main bola, letih. Diam. Tetapi sampai satu peringkat, mereka mula merasa keinginan yang lain. Mereka rasa keinginan untuk berkawan. Rasa berkeinginan untuk dicintai. Untuk mencintai. Ni, dah ada makwa belum? Belum. Pasal budak. Cuba dia pun ada tingkatan 3. Dah ada makwa belum? Dah. Cuba tanya budak perempuan tu, kamu dah ada pakwa belum? Dah. Wow. Maknanya, keinginan untuk berkawan telah wujud. Ni adik-adik tahfiz ni. Sekarang memanglah. Nanti dah keluar ma'had, dah masuk college, dah masuk universiti, dah balik kampung. Pergi semayang kat masjid di kampung, tengok satu anak dara pakai purdah. Tengok tang mata je. Wow, mata. Belum tengok muka, tengok mata je. Bila buka purdah, tengok-tengok ada mizan. Orang jantan nyamuk pula dah. Allah Ta'ala dia bagi kita ni tak keruan. Perasaan tu dia jadi tak keruan. Allah Ta'ala bagi. Untuk kita apa? Normal sebagai manusia. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dihiaskan manusia itu mempunyai perasaan kepada yang berlainan jantina dia. Kalau laki-laki dia ada keinginan pada perempuan, kalau perempuan dia ada keinginan pada laki-laki. Siapa yang bagi perasaan itu? Allah yang bagi dalam jiwa kita. Sebab tu tuan-tuan, manusia akan menyanyi lagu tentang cinta tak habis-habis. Cinta aja. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Tu waktu tengah kurus. Mai waktu gemuk tuan-tuan, lain pula lagu dia tuan-tuan. Tanya sama hati, apa asal sayang. Dah lain suara dia. Cerita dia tentang cinta saja. Sebab itu adalah benda yang ada dalam jiwa manusia. Dan lagu-lagu tentang cinta ni lah yang orang ingat. Dia bukannya ingat lagu-lagu bak pokok bunga ros. Orang tak ingat lagu tu. Orang tak ingat tuan-tuan lagu tentang binatang. Lagu dulu, lagu apa? Selamat Hari Raya. Orang tak ingat, sekejap je orang ingat. Tapi lagu tentang cinta. Sentiasa ni. Isabella. Langit dan bumi, keindahan pelangi, semua lagu cinta belakang. Cuba tengok lagu filem. Filemnya tentang cinta tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Daripada akak anak dara sampai kak jadi mak anak dara. Tiap-tiap hari filem cinta tak habis-habis. Daripada filem Sanggam turun ke Bobby sampai turun Kuch-Kuch Hotahai.
Kerja dia menikah je. Hambat naik kereta api, naik kuda, terjun jabatan semua. Ada orang yang frust bercinta, dia bunuh diri. Dia frust. Pasal makwa dia bertunang dengan orang lain. Dia pergi dekat jambatan sungai tu, dia nak terjun, nak bunuh diri. Bila dia nak terjun, tengok-tengok ada buaya. Terus tak jadi. Kenapa tak terjun? Buaya ada, takut. Padahal dia nak mati, hang terjun sajalah. Buaya duk nganga lah. Sekali hang turun, ngep. Pandai pula takut buaya. Tuan-tuan, perasaan ini tidak keharuan, tidak ketentuan. Bila dia dah serang penyakit angau, dia tak tenteram. Dia rindu. Dia tengok lalu depan seronok. Dia tengok rumah bumbung pun jadilah. Allah. Bagaimana nak bagi tenteram? Kata Allah, pergi kahwin. Itu yang pertama bagi kahwin. Sebab tu akak-akak ada beberapa perkara yang perlu disegerakan. Yang pertama yang perlu disegerakan ialah mayat. Bila dah siap, kebumikan. Jangan duk tangguh-tangguh lagi. Bila nak kebumi mayat ni? Bila nak disempurnakan jenazahnya? Sekejap. Tunggu anak dia balik. Anak dia dari mana? Afrika. Bila baliknya? 4 hari lagi. Jangan. Pergi kebumikan. Jangan simpan-simpan lagi. Dia meninggal 8 malam. Pagi besok jam 10, dah selesai dah. Dah siap dah ke bumi. Ini sampai petang besok baru nak ke bumi. Kesian jenazah tu. Yang kedua, benda yang perlu disegerakan apa dia? Bila dah masuk waktu semayang, bila dah masuk waktu, pergi semayang. Jangan duk tengok bola lagi. Ronaldo nak buat sium. Okey. Jangan lagi lah akak-akak, pergi semayang dulu. Esok kenduri kahwin. Yang jadi DJ bertugas. Sekarang masuklah waktu semayang fardu zuhur. Bagi kawasan Durian Tunggal dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bagi tuan-tuan yang ingin menunaikan solat, pihak tuan rumah telah menyediakan kemah untuk anda semayang. Dan saya akan azan pada anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronoknya tuan-tuan. Bapak pengantin semayang, mak pengantin semayang, caterer semayang, pengantin semayang. Ini pengantin tak semayang. Dah habis asar, dah habis zuhur. Dah 4.50 tak semayang lagi zuhur. Bila tanya pada pengantin lelaki, kamu tak semayang ke, Mat? Zuhur dah habis dah. Saya jamak, pakcik. Oh, kamu orang mana? Alur Gajah. Oh, boleh jamak ya? Tuhan pun faham, pakcik. Saya sibuk hari ni. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia kot gemak tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ketiga, kena bagi kahwin cepat. Bila? Bila dah ada kufu bagi anak kita. Bila anak perempuan kita sudah ada kufu baginya. Dia dah ada kawan tu pula bagus, elok orangnya, bagi kahwin segera. Jangan duk tangguh-tangguh. Ada yang bertunang 19 tahun. Ada yang bertunang 9 tahun. Ada yang bertunang 8 tahun. Tuan-tuan, bertunang pendek-pendek sudah 3 bulan, 6 bulan sudah. Letak hantaran murah-murah sudah, makcik. Ini hantaran 7 dulang hati nyamuk. 7 tempayan air mata, jenuh lah. Ada yang letak hantaran sampai tak tuk qadi tu pun susah nak sebut. Aku nikahkan dikau dengan mas kahwin RM39, RM489.99 banyaknya. Apanya banyak sangat mas kahwinnya pun. Susah nak sebut. Senangkan. Ustaz, sekarang kenduri ustaz mahal kos. So, tu yang saya letak mahal ustaz. Kalau gitu jimatkan. Jimat macam mana ustaz? Kebetulan malam ni ada ceramah perdana. Kita buat kenduri sempena malam ni. Tak payah jemput orang, dah tentu datang. Habis tu buat nasi bungkus. 1 nasi bungkus, 1 air mineral. Pengantin
Ni tak diperkenalkan oleh pengurusi majlis. Inilah pengantin kita malam ni, anak Pak Mat Tempe. Dah, simple. Pelamin tak bayar, apa pun tak payah. Pergi balik. Ustaz, ini pun ramai Ustaz. Kenanya RM5 satu kepala, RM8 satu kepala. Saya tak ada duit Ustaz. Kalau macam tu, buat kenduri lepas maghrib. Selepas sembahyang maghrib, 2 sah je. Lagi jimat. Itu pun saya tak ada duit Ustaz. 2 sah pun ramai. Buat kenduri lepas subuh. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, pengurusi 5 orang je. Roti canai apa lagi? Tuan-tuan yang saya muliakan. Simple je. Baik, tujuan apa perkahwinan? Untuk merasa tenteram. Allah Ta'ala bagi untuk kita rasa tenteram. Adik-adik ni akan tenteram bila dapat dia main bola. Dia tenteram. Tetapi ada orang yang dia akan tenteram bila dia dapat isteri. Tuan-tuan cuba tengok orang yang rempit tu. Cuba pergi tanya dia orang, kau kahwin belum? Kebanyakan belum. Nak bagi dia berhenti merempit, bagi dia menikah. Ustaz dah bagi Ustaz. Habis tu, dia dengan menantu saya dua-dua rempit Ustaz. Astaghfirullahalazim. Udah sewel betul dengan korang ni. Tuan-tuan, dengan berkahwin itu dia jadi matang. Dengan berkahwin itu dia jadi beringat. Dengan dia berkahwin itu dia jadi bertanggungjawab. Dengan berkahwin itu dia menjadikan berhati-hati dalam semua benda yang dia nak buat. Sekurang-kurangnya perkahwinan itu mententeramkan jiwa dia. Jadi bagaimana nak bagi tenteram jiwa yang berkahwin? Kena cari pasangan elok-elok. Carilah pasangan betul-betul. Oh kawan, bahagia berseri. Rumah tangga akan harmoni. Yang jadi sekarang, yang jadi tak bahagia, tak tenteram ni pasal apa? Sebab silap pilih pasangan. Anak kita tak pernah kita tampar. Sejak dapat suami, tiap-tiap hari kena tampar. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Dalam sehari, semalam hari Jumaat, saya belah mulut anak-anak, belah mulut dengan kurma air zam-zam. Saya rasa 4 anak, 4 budak semalam. Hari ni tak ada lagi. Hari ni 15 bas melawat sekolah saya. Maksud bas tu ialah dengan orang-orang sekali. Kalau bas saja datang, itu bukan sekolah. Itu nama bengkel mengecat bas. 15 bas dengan penumpang datang. Termasuk dari Melaka datang. Dari kampung apa? Lupa lah tuan-tuan. Minggu lepas saya pergi tempat dia orang. Ya, lupa lah tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni tak bawa anak. Saya habis di Ipoh tadi 12.50. Terus saya datang ke sini. Saya sampai dekat tempat tuan-tuan ni. Elok tuan-tuan komat. Berapa jam daripada Ipoh. Punya banyaknya kereta. Ya Allah. Saya mandi pun belum kat Som. Lah mandi ni. Nak sembahyang subuh pagi tadi. Patut saya tak cerita ni. Nanti tuan tak nak bersalam dengan saya pula busuk. Tapi nak cerita tak sempatnya mandi. Saya singgah tadi dekat Pedah. Tol Pedah Linggi tu. Ada surau tepi tu. Surau kampung apa tu. Saya seronok sembahyang surau tu. Sebab bersih, orang tak ada. Habis tu, elok nak main sini. Cari kedai buah, tutup pula. Pergi ke depan sikit, kok ada lagi. Rupanya ada mi udang pula. Mi udang lah tuan-tuan. Lasah sajalah. Panjang tu, misai dia. Tu, dia punya ketam ke apa nama ke? Oh, kepit dia tu. Hang potonglah kepit. Oh, aku kan nak makan. Melimpah ruah dia punya ni. Saya sampai di sini 7:30. Elok tuan-tuan iqamat. Ni saya nak balik Ipoh ni pukul berapa pula sampai? Saya tengok tadi jam. Lori terbalik, kereta terbalik, orang terbalik. Allah.
12.50 sampai di sini 7.30 malam. Masya Allah. Nak balik sekali lagi mau pukul 3 pagi baru sampai Ipoh. Tapi untuk ceramah punya Pak saya, tuan-tuan, saya seronok. Sebab ceramah ni bagi saya ubat. Saya bukannya sihat, tapi bila dapat mikrofon jadi sihat. Ubat saya adalah mikrofon. Ada orang tanya, Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke? InsyaAllah, rebus dan minum air dia. InsyaAllah. Bodoh betul. Oi. Tanya. Ha. Dah kahwin tu belum? Apa nak? Ada nak rekomen kakak ke? Ha, tak ada. Alah. Ya, dah kahwin dah. Kenapa merempik? Baik. Ustaz tua. Dia orang tanya, Ustaz dah kahwin belum? Dah. Kalau Ustaz dah kahwin, kenapa Ustaz merempik? Masa bila saya merempik, tuan-tuan? Sebab dia orang tengok dalam TikTok saya naik motor. Saya ada motor RXZ. Saya ada motor tak ada minyak, pakai bateri. Baru ni saya race dengan satu pakcik umur 78. Dia tengok saya tengok dia. Rupanya race basikal, tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang saya duk jumpa orang yang paling saya sedih, dia suruh saya belah mulut anak dia. Satu kes. Saya pun baca doa belah mulut anak dia. 2 hari lepas tu dia telefon, Ustaz, saya nak mengadu dekat Ustaz hari tu tapi takut. Kenapa? Suami ada kat sebelah. Kenapa? Suami saya dera saya. Waktu saya mengandung, 4 kali dia tolak saya, Ustaz. Nasib baik saya tak gugur. Ni saya ni baru dapat anak baby, Ustaz. Dia dah sepak saya, dia dah tampar saya, Ustaz. Allah. Saya duk terbayang lagi saya belah mulut anak dia yang merah lagi. Saya tak boleh bayangkan macam mana seorang perempuan yang baru bersalin, yang masih dalam pantang, yang sepatutnya suami jaga, tapi suami mendera dia. Patut waktu saya belah mulut anak dia, suami dia buat muka tengin dia. Apa hal dia ni? Aku ada hutang dia. Dia tunjuk muka tengin. Tak tahu bahasa Melaka ni apa. Bahasa kami orang Perak, tengin. Muka selamba rok dia. Muka macam saya nak minta duit pusaka dia pula, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia ada salah dengan isteri dia. Dia dera isteri dia. Bila nak jadi tenang, kita mengharapkan suami jaga kita. Kita mengharapkan menantu jaga anak kita. Tengok-tengok dia pukulnya anak kita. Tak padan dalam pantang. Buatnya turun darah. Hei, saya kata kau bagi tahu dekat mak, bagi tahu dekat ayah, pergi report polis. Tak lagi jadi moroyan. Saat lagi jadi moroyan, dia cekiknya budak tu. Tension, anxiety, depression. Dia jadi tak tenang. Padahal tujuan kahwin untuk jadi tenang. Tenang tu macam mana, Ustaz? Saya ni buat contoh saya. Macam-macam masalah, tuan-tuan. Kadang-kadang ceramah, orang langgar dari belakang. Kadang-kadang ceramah, tayar pancit, tuan-tuan dah tidur. Saya tayar pancit tengah-tengah highway tu. Gogok ke tepi jalan tu. Pukul 2 pagi. Hujan pula. Hujan pula. Nak tukar tayar macam mana? Kata kat driver saya, jalan je lah. Cari sampai ada tempat hentian sebelah. Bahaya tukar jalan. Tukar tayar tepi jalan. Dia rempuh dek lori. Tahlil kita kan. Tuan-tuan yang dengar ceramah dah tidur. Hari tu saya ceramah dekat Pahang. Lalu ke jalan Karak.
Hujan, tayar pancit pula dalam hutan. Masa itulah bunyi orang tak ada bunyi macam-macam. Malam ni malam apa, Din? Oi, banyak masalah tapi bila balik ke rumah hilang masalah. Inilah nama dia sakinah. Tengok anak-anak, tengok cucu, hilang masalah. Tengok mama dia, lagi tak ada masalah. Ini bila balik-balik je, isteri cekak pinggang. Baru tahu nak balik ke? Ingat tak nak balik dah. Keluar balik kita, keluar tuan ni. Sebab tu akak-akak ni jadi penenang jiwa untuk suami kita. Sebab kita tak tahu apa yang dia jumpa. Kalau dia jumpa hantu, lain. Kalau dia jumpa perempuan, dia pergi kedai Tom Yam. Budak Tom Yam tu lembut lah, muka ni putih ni, tangan gelap. Tom Yam main duduk dekat suami kita. Abang, minum apa, abang? Oh, minum air bank. Teh bank. Yang hak budak kedai Tom Yam duk panggil abang weh, abang. Kopiah suami tu cabut bola pokek tu. Panggil abang, umur 69. Budak tu 18. Balik ke rumah, isteri cekak pinggang. Ingat tak tahu rumah dah silap alamat dah, tak tahu. Dia pergi balik ke Tom Yam, tuan-tuan. Sebab tu kita tak tahu apa yang menarik. Yang dia nampak di luar. Akak-akak kena jadi hebat lebih daripada di luar. Kadang-kadang yang dia nampak di luar tu tak segak pun. Tapi cekap. Yang dia nampak di luar tu tak seksi langsung. Tapi rajin. Kalah kita. Suami belum duduk. Dah sampai dah apa dia minta. Encik minum. Teh tarik. Teh tarik mana? Tak ada seminit sampai dah. Yang ni paling bahaya ni. Nama dia kedai nasi kandar. 786. Cuba tengok ni. Minta apa pun dapat. Encik, minum apa? Apa ada? Semua ada, Encik. Semua ada? Ya, Encik. Semua ada, Encik. Telur, susu ayam satu. Susu ayam baru saja habis, Encik. Tadi kau cakap semua ada. Bila minta susu ayam dah habis. Tuan-tuan, cuba tengok kedai nasi kandar Mamak. Kerusi dia cantik tak? Tak cantik. Kerusi plastik berkarat. Meja dia cantik tak? Tak cantik. Gelas dia tak berapa orang minum mulut yang sama. Sudu, mi goreng dia tu tak berapa orang yang masuk dalam mulut. Suami kita gamak masuk dalam mulut. Suami kita gamak minum air macam ini. Suami kita sampai hati duduk atas kerusi plastik yang berkarat tak pernah basuh tu. Tapi di rumah kita, sofa untuk suami. Pinggan, cawan, kelorok, korok lagi. Kelorok lagi kat dia. Masya Allah. Tak ada berkongsi dengan orang lain. Kenapa dia tak suka duduk? Kenapa dia suka duduk kedai? Apa istimewa dia? Akak kena belajar dekat kedai tu. Nombor 1, pakaian. Akak kena pakai songkok cap bendera Malaysia. Baju uniform. Datang je suami. Abang mau minum apa? Teh tarik ada, Milo tarik ada, semua ada. Oh abang, kita dah ada isteri kita di rumah dah. Pak siapa lepak di luar? Boleh lepak tapi jangan lama sangat. Maknanya dia tenang di luar. Dia sakinah di luar. Kita kena ubah. Jadikan rumah kita adalah rumah yang sakinah. Habis saja masjid, dia balik. Malam pergi kerja, dia balik. Sebab apa? Sebab isteri dan anak-anak dia menenangkan jiwa. Apa tanda-tanda suami bagus, isteri bagus? Sentiasa teringat. Laki aku tu buat apa sorang-sorang dia tu. Kita pergi rumah anak kita di Putrajaya. Suami tak ikut. Mak nak balik cepat.
Bapak kamu tu tak makan tidak tu. Dia tu jangan kata nak masak, nak buka dapur gas pun tak pandai. Hal tu dia buka gas, tak nyala-nyala. Busuk satu rumah. Nasib baik tak terbakar rumah aku. Bapak kamu tu dah tak tahu dah. Allah, tuan-tuan, dia rasa tenteram. Walaupun suami dia kuat berdengkur, dia rasa tenang. Abang-abang, kadang-kadang isteri tak boleh tidur. Abang berdengkur, bukan kata isteri dengar, satu kampung dengar. Bergogok-gogok, bumbung tu. Kok. Sabarlah Kak Leha. Tak apa Kak Leha lah, biasa. Lagipun Kak Leha tahu dia masih hidup. Kalau dia tidur senyap tu Kak Leha susah hati lah, kok mati. Ya Allah, sampai tahap macam itu. Bagaimana nak datang sakinah? Yang ni tuan-tuan. Yang kita kena jadi yang terbaik. Suami yang terbaik, isteri yang terbaik. Bagaimana nak terbaik? Mengikut ajaran agama kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah ketua pada orang perempuan. Tunjukkan abang-abang ni ketua. Hero. Saya tadi waktu makan mi udang dekat tol Pedah Linggi tu, saya jalan kaki dekat sebuah kereta. Dalam kereta tu ada mem besar, ada isteri dia, begini duduk. Saya pun pergi duduk atas meja. Waktu saya makan mi kari tu, saya nampak suami dia bawa belah sini, tak tahulah berapa paket mi, belah sini pun mi. Begini bawa. Isteri tak keluar pun pada kereta. Sekejap dia buka belakang, sekejap dia buka tepi. Nak masukkan dia punya mi tu. Hebat suami ni. Sebab apa saya kata hebat? Sebab yang selalu saya jumpa, suami duduk dalam kereta, isteri yang pergi beli. Pasal Ramadan, parking tak ada lah Leha, engkau lah pergi, abang jaga kereta. Parking tak ada, abang jaga kereta. Dia duduk dalam kereta, buka aircon, dengar lagu klasik nasional. Yang isteri dia, begini bawa. Belah kanan 5, belah kiri 5. Laluan, jalan. Punya seksanya. Abang, tunjukkan kita hero bang. Pukul 3 pagi, siku isteri. Leha. Oi, Leha. Apa bang? Kenapa? Teman aku kejap, nak ke tandas. Astaghfirullahalazim. Nak ke tandas, mengajak isteri teman kejadah apa abang? Oi. Itu kalau ular masuk dalam rumah, tikui masuk dalam rumah, melompat atas katil balung tu. Isteri dia pula pergi ambil reset semua ular tu. Abang-abang, kalau ular masuk dalam rumah, sediakan reset. Tak ada reset, begon. Sembuh dia, menung ular, pingsan. Sementara nak panggil bomba datang, tanda awam datang. Cara paling simple, bubuh. Reset. Jangan dekat sangat. Jangan jauh sangat. 10 batu pun sembuh. Ular tengok tak jadi apa pun, tak ada apa pun, tak rasa apa pun kata ular. Yelah jauh. Tapi saya nak pesan satu petua. Adik-adik ya. Satu petua bagaimana nak halau ular masuk dalam rumah. Ambil bawang putih, tahu kan bawang putih? Potong 4, sebiji tu potong 4 ulas, kemudian ambil, letakkan pada hidung ular tu. Masya-Allah. Itulah cara dia. Lepas tu kita pun berpindah alam. Pindah ke kubur lah kita. Janganlah buat mati tak pasal je. Petua dia senang je. Akak-akak cari kayu tas. Cari kayu tas. Kayu tas ada di mana Ustaz? Sarawak. Jadi yang mana pergi Sarawak, kalau melancong ke Sarawak, beli kayu tas. Kelebihan kayu tas ni tuan-tuan, kita tunjuk dekat dia, ular ni terus lembek. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi setiap satu benda ada penawar dia. Sebab tu orang-orang yang buat pertunjukan ular,
Duduk dengan ular, tidur dengan ular, salah satunya dia ambil kayu tas, dia letak di sini. Kadang dia ikat dekat tangkal dia bubuh kayu tas. Dia pantang pada ular. Itu baru satu petua yang saya nak ajar. Okey? Ada lagi tadi saya sebut, mawaddah warahmah. Belum lagi kita baca mawaddah warahmah. Baru satu petua saya bagi pada tuan-tuan. InsyaAllah saya nak bagi lagi petua ni. Sebelum tu kita nak dengar dulu nasihat, ucapan daripada pegawai khas ya. Pegawai khas Timbalan Menteri Pertahanan. Dipersilakan pada Datuk Ashraf ke? Ya, silakan Datuk Ashraf Mukhlis untuk memberikan ucapan. Silakan. Ya. Terus. Ya. Lepas tu bila Datuk nak cakap? Okey, baik. Okey, baik. Yang pertama, yang mawaddah warahmah tu tuan-tuan. Yang tu lain kali lah, ceramah tu. Tak dah nak habis dia. Baru cerita sakinah. Nak rasa tenteram. Yang mawaddah warahmah tu, lagi 33 tahun. Kita cerita lain. Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita ni rumah tangga yang bahagia. Bila rumah tangga bahagia, masyarakat elok. Bila anak jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, masyarakat automatik jadi baik. Allah, saya baru ni pergi ke satu tempat di Malaysia. Tempat ni dipanggil sebagai tempat yang paling bahagia dalam Malaysia. Tempat yang paling bahagia dalam Malaysia. Masya Allah. Bahagia sungguh tuan-tuan. Pukul 8 tutup kedai dah. Tutup kedai dah. Kereta sunyi sepi. Motor tak ada. Apa pun tak ada. Semua masuk dalam rumah. Dia tak lepak-lepak. Dia tak race motor. Dia tak apa. Masya Allah. Saya teringin nak makan ketam. Pukul 2 petang saya kata kat pemandu saya yang uruskan saya tu, saya kata, bang, saya ni nak makan ketam. Boleh bawa saya? Boleh. Pergi kedai Cahaya Nur Alif. Halal ke bang? Kita orang biasa makan sini kata dia. Yelah macam takut saya tengok ni. Tulisan pun saya tak boleh baca lah bang. Dia cakap. Pergi kedai sebelah. Orang kita pula berniaga. Bila bukanya? Pukul 3 petang. Oh, lambat lagi lah. Tak apa Ustaz. Ada satu lagi kedai Ustaz. Pukul 5 pula buka. Bukanya jam 5. Tutupnya jam 8. Jam 9. Habis. Tak ada lah. Aman betul tuan-tuan. Allah, tuan-tuan carilah di Malaysia ni. Diiktiraf sebagai tempat yang paling bahagia. Tak jam. Tak kelang kabut, anak-anak seronok, suami seronok, isteri seronok. Itu satu contoh sebuah tempat di Malaysia. Kalau boleh kita di kampung Pancur kita ni, kita jadikan kampung kita ni kampung harmoni. Contoh. Bukan setakat untuk di Melaka, satu Malaysia jadi contoh. Kadar jenayah yang tak ada, kadar perpecahan yang tak ada. Semua bekerja sama. Semua hidup bahagia. Seronok. Tengok malam ni tuan-tuan. Bahagia. Lain kali kalau kita buat ceramah lagi, tunjukkan kesepakatan kita. Di sini ruang kaki 5 ni luas. Abang Bidin bawa nasi lemak. Haji Usop bihun goreng. Haji Din mi goreng. Haji Dolah roti canai. Bawa makanan daripada rumah, habis ceramah, makan ramai-ramai. Kak Gayah bawa bihun sup. Kak Nak bawa nasi biryani. Kak Latifah bawa nasi penakut. Haji Dolah bawa mangkuk tingkat kosong. Bila balik jadi berat. Datang ringan. Bila balik berat.
Hidang ramai-ramai sini, habis kuliah maghrib, makan. Seronoknya tuan-tuan. Tak ada bergaduh-gaduh, tak ada pecah belah, tak ada bendera, tak ada apa. Bendera lain cerita. Sekarang kita satu kampung. Bila baca khutbah, dalam khutbah ada tambahan maklumat tentang kampung. Untuk makluman tuan-tuan, Haji Bidin bin Dolah hari ini dimasukkan ke hospital. Boleh ziarah dia di hospital. Untuk makluman tuan-tuan, Kak Gayah semalam jatuh bilik air. Pergilah tengok. Kebetulan dia janda. Ramai tengok tuan-tuan. Khutbah tu menjadi tempat perpaduan kita. Ni, cuti sekolah ni. Adik-adik kita ni, buat kempen. Siapa yang semayang berjamaah anak-anak sekolah, kita akan bagi dekat dia orang hadiah istimewa. X1R. Ramainya datang. Basikal. Ni tuan-tuan, anak-anak kita ni, cara paling mudah nak bagi dia orang datang semayang subuh, lantik tu, yang baju purple tu, yang duduk biri tu, jadi Bilal. Boleh azan tak? Boleh azan? Siapa yang boleh azan? Mai. Mai 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 Ronaldo. Mai Ya, baju merah. Baju merah. Messi. Mai. Tak apa. Okey, tunjukkan ketereran tu. Usah nak yang merah tu. Okey, bagi tepukan untuk dia. Mas. Lega. Dah tu, sikit dah. Lebih pula. Tuan-tuan, anak-anak kita ni semua ada pengikut. Apa? Siapa? Yang berdiri. Mas. Seorang pun tak mau. Lega. Okey. Tuan-tuan, dia orang ni power. Bagi dia orang tengok. Kadang-kadang dia orang takut pegang mikrofon sebab kena tengking. Langsung tobat lahum tak pegang dah mikrofon. Oi. Orang panggil tak nak datang tu. Ustaz. Ustaz, anak-anak tahfiz dah bagus. Tak payah suruh. Okey. Bagilah kita pula. Tunjukkan kebagusan kita kan. Pandai angguk. Suruh tak nak. Ustaz. Baik. Tadi saya sebut litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Mawaddah tu apa? Yang lainlah kita cerita tentang mawaddah. Saya nak bagi 3 ya hari ni. Sebelum saya mengakhiri ceramah kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah berkati kampung kita. Di sini adalah tempat berkasih sayang. Sini tak ada tempat boykot. Nak boykot kau pergi tempat lain. Sini kita sayang menyayangi, kita satu kampung, kita satu karya, malah kadang-kadang kita satu datuk pun, satu tok wan pun kita ni. Baik. Hari ni cuaca elok. Apa masalah kita bila nak buat macam ni selalu program? Cuaca. Kadang-kadang nak buat kenduri, cuaca datang, hujan. Nak buat program macam ni, hujan. Semalam saya ada di Kedah. Saya ada di Kedah. Waktu saya sedang berbual tu tuan-tuan. Sedang bercakap tu 2 hari lepas di Kedah. Hujan turun. Saya berbual dengan 1-2 orang pakcik. Dia cerita tentang padi dia. Dia kata hujan. Habislah padi saya nak menuai. Padi rebah, nanti hujan datang, habislah rebah padi saya. Saya kata, abang apa susah? Hujan kan rahmat. Dalam bodoh abang doalah pada Allah. Mudah-mudahan hujan pergi tempat lain. Satu lagi pakcik cakap, hujan tu nak ke mana Ustaz? Semua tempat ni hujan.
Saya pun baca doa. Saya baca doa. Hujan pun berhenti. Dia tengok saya tengok dia tengok kawan dia. Jadi, saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Jadi, tuan-tuan ambil benda ini, hafaz. Okey? Hafaz. Ikut saya baca. Adik-adik. Okey, duk ni. Baju purple, elok sikit duk. Ngadap sini. Ngadap sini. Ngadap ke sini. Hei, ngadap sini. Faham ke tidak? Okey. Okey, ingat ayat hafaz doa ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ambil ijazah ni ya, pelan-pelan ya, satu-satu ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ambil dua suku kata, dua rangkap. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, tolong ulang balik. Ayuh, alhamdulillah. Pelajar tahfiz, Allahumma. Pelajar tak tahfiz, Allahumma hawalaina wala alaina. Baik. Ambil doa ni. Saya bila sampai tol tadi, Simpang 4 tadi saya baca doa. Mudah-mudahan Allah bagi cuaca yang baik untuk kita. Satu. Yang kedua, anak-anak kita ni ada yang melawan, ada yang degil. Akak-akak suami kita pun ada yang degil, ada yang keras kepala, kepala batu. Akak-akak isteri kita ni bang pun degil juga. Suruh sign sampai sekarang tak nak. Memang tak nak lah. Kadang-kadang kita jumpa di jalan raya, pembuli jalan raya. Samseng kampung dusun. Tadi saya nak datang tadi dekat lepas simpang KLA, sebelum nak sampai ke Dengkil, apa nama, Nilai. Oh, ada satu kereta. Samsung, tuan-tuan. Toyota. Okey. Tuan-tuan kalau jumpa dengan jenis-jenis manusia macam itu, termasuklah kalau tuan-tuan naik motosikal, naik basikal, anjing kejar. Jadi tuan-tuan ambil doa ni. InsyaAllah, saya tengah ceramah sekali, saya ceramah di Sabah. Depan padang belasan ribu orang. Dia berlari tuan-tuan naik atas pentas. Rela tak sempat tahan, polis tak sempat tahan. Pentas begitu besar, dia lari naik di atas. Polis kejar dia, rela pun kejar dia. Dia sempat lompat. Garangnya. Tak apa benda yang dia marah pada saya. Tiba-tiba, dia duduk. Saya kata kat abang polis, tak apa cikgu. Tak apa, biar dia duduk sini. Itu sekali. Sekali saya ceramah di kawasan hujung-hujung Perak. Dalam masjid. Dia menjerit di luar. Oi Kazim! Dia langkah. Yang paling saya seronok, rela pun tak tahan. Semua menanti je. Rela menanti tengok je. Menjemaah masjid pun tengok je. Dia datang duduk sebelah. Duduk abang. Dengar ceramah saya sampai habis. Habis ceramah, saya tepuk bahu dia. Abang, ceramah dah habis, boleh balik. Jadi ada satu amalan yang tuan-tuan kalau jumpa orang yang panas baran macam itu, tuan-tuan baca ayat ni. Baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan
ukhra. Surah Toha ayat 55. Hafal ya? Hafal. Balik kan hafal. Jangan bila dah jumpa something tu baru nak hafal. Mana pula surah Toha ni pun orang Sunda tak. Hafal siap-siap. Nombor 3. Tadi ada akak tadi dia mai jumpa saya. Anak dia menghadapi masalah kulit. Okey. Jadi macam mana Ustaz? Tolonglah baca doa Ustaz. Akak buat sendirilah. Doa yang mustajab ada 3. Doa musafir, doa orang kena zalim, doa mak bapak. Jadi mak bapak doa mustajab. Baca je. Ambil air. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Okey? Surah Al-Fatihah 7 kali. Bukan Al-Fatihah tu, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan. Surah Al-Fatihah 7 kali. Baik. Yang kedua, akak boleh baca daripada surah Hud ayat 56. Tiap-tiap kali habis sembahyang, Al-Fatihah 7 kali, surah Hud ayat 56 sekali, bagilah dia mandi tiap-tiap hari buat. Lagi bagus anak perempuan kita tu buat. Baik. Saya kena penyakit kulit, tuan-tuan pun tahu. Yang merawat saya 15 doktor pakar. Apa yang doktor tak buat pada saya? Saya diambil oleh sebuah dekan universiti awam. Ambil kes saya. Profesor dia datang, ambil kes saya. Heboh kan satu Malaysia dulu. Saya sakit. Tangan saya ni dah jadi macam katak puru masa itu. Satu Malaysia kecoh kan. Ada satu institut kajian penyakit di Malaysia. 5 orang pegawai dia datang buat pemeriksaan kulit saya. Dia ambil kuku, dia ambil darah saya, dia ambil kulit, dia ambil rambut. Dalam hati saya kata macam nak berubat saka pula tuan. Nak cek apa? Bang, buat tenang. Apa bendanya? Bila keluar result, semua negatif. Tak ada penyakit. Biopsi, dia ambil daripada daging saya, di paha. Dia ambil, pertama kali saya buat biopsi mentah. Bius tak jalan. Bila dia ambil, saya kata, doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Oh, bius tak jalan lah, kata dia. Dia jahit. Saya tengok dia jahit. Ambil lah, janji aku tahu penyakit aku apa. Bila keluar result, negatif. Tak ada penyakit. Habis tu ustaz berubat di mana? Akak yang datang jumpa saya tadi. Saya berubat di Badar. Di Badar. Di mana? Di mana ustaz berubat? Di Badar. Dengarlah esok ustaz mati, tak dapat ada ilmu ni. Boleh? Jangan main air tu, saya pergi main. Di mana? Badar. Badar tu di mana? Di Madinah. Tempat perang Badar tu, ingat tak? Ada 2 telaga yang bersejarah di situ. Waktu saya pergi tu tuan-tuan, orang tak ada. Jauh 2 jam setengah daripada Madinah pergi ke Badar. Saya pergi, cuaca dia dekat 50 darjah Celsius. Panas. Bila saya ambil air, saya minum, saya mandi, air dia manis. Telaga satu lagi saya pergi, saya minum, saya mandi, air dia sejuk walaupun hampir 50 darjah Celsius. Saya bawa balik ke hotel, 8 tong air saya mandi selama 3 hari. Muka saya yang berdarah ni berhenti darah. Tangan saya yang berdarah ni berhenti. Saya pergi bulan 9 tahun lepas. Alhamdulillah dengan izin Allah. Allah bagi kesembuhan. Jadi pada akak tadi, yang anak dia ada masalah, kalau segala perubatan yang sekarang tak mau lega,
Pergilah umrah, ziarah ke Madinah. Tapi sekarang polis Arab dah tak kasih pergi. Lepas saya sihat, wartawan tanya saya, macam mana Ustaz sihat? Saya pergi cakap mandi dekat telaga tu. Langsung jemaah Malaysia umrah berbas-bas pergi melawat. Polis Arab dah marah tahan. Tak boleh pergi. Siapa yang pergi, 500 rial denda dia. Jadi kalau nak pergi, black market, seluduk. Maksud saya, suruh orang Arab di kampung tu ambil air. Saya tak kenal orang Arab Ustaz. Kalau itu kena ikut saya lah. Kan? Allah tuan-tuan, mustajabnya, ajaibnya tuan-tuan, Allah Ta'ala makbulkan. Keren habis tuan-tuan muka-muka saya yang tuan-tuan tengok dalam FB Live, saya kena ceramah pakai topeng. Saya pakai bedak sejuk, menahan darah supaya tak keluar, kulit tak mengelupas. Jadi itulah kehebatan dia. Macam mana Ustaz tahu ada 2 telaga di Madinah? Siapa bagi tahu Ustaz? Bukan orang yang ni bagi tahu kita. Saya tak boleh cerita sini tuan-tuan pasal dia buat live. Kalau dia orang tak buat live, saya cerita macam mana saya dapat benda tu. Bila saya cerita tu, saya mula nak menangis entah. Dapat tu saya terus beli tiket pergi Madinah terus. 2 orang saya pergi Madinah, cari sampai dapat. Rupa-rupanya Allah bagi sungguh. Jadi itulah yang saya buat. Kalau rasa-rasa tuan-tuan dah tak habis ikhtiar dah, jom pergi Madinah, pergilah buat umrah, insya-Allah. Baik, sekarang siapa yang ada air, tuan-tuan tak adahlah, saya nak baca doa. Mudah-mudahan adalah mustajab. Tuan-tuan aminkan. Saya akan bacakan 5 doa di dalam doa saya malam ni. Adik-adik ada air? Mai rapat dengan Ustaz, buka air masing-masing. Ustaz nak baca doa, balikkan minum. Mai. Buka air tu. Duduk bawah, baca pegang sendiri. Buka. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazin. Nah. Baik. Kita minta belajar tahfiz, baca dulu surah Al-Fatihah. 1, 2, mula. Semua sekali tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali baca semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqik wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. Bismillahil kabir.
A'udzu billahil azim min kulli syarri arqin na'arin wa min syarri harin nar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adik-adik letakkan tapak tangan atas hubun-hubun. Belajar tahfiz. Ikut ustaz baca. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Letak di dada belah kiri. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Barakallahu fiik. InsyaAllah mudah-mudahan terang hati, mudah-mudahan lembut hati ya. Jangan jadi lembut pula, mudah-mudahan. Baik, jadi tuan-tuan, saya nak balik pula, nak rehat pula, besok nak kerja lagi, ada lagi program. Terima kasih pada Datuk, terima kasih pada semua pemimpin-pemimpin masyarakat.